Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan dan puan. Kita berjumpa lagi dalam siri video yang disiarkan di channel YouTube Nuan Norma. Dan kali ini kita akan bercakap tentang lantikan compliance officer untuk sebuah syarikat PLT. Baik, kepada tuan dan puan yang pertama kali menonton video ini, nama saya Nur Aminah binti Omar. Saya merupakan seorang business advisor dan pada masa yang sama saya menjalankan kerjasama dengan beberapa syarikat dan agensi untuk mengendalikan program-program untuk usahawan, dan saya juga menerima jemputan untuk bercakap berhadapan bersama usahawan dan menyentuh tentang topik-topik berkenaan pengurusan perniagaan. Baik, untuk siri video kali ini untuk hari ini kita akan bercakap dan kita melihat lagi tentang lantikan seorang compliance officer untuk syarikat PLT. Baik, pertama sekali tuan dan puan, sebuah syarikat PLT ini dia memang bersifat separa enterprise dan separa sendirian berhad. Dia ada beberapa ciri-ciri yang serupa seperti mana pengurusan lesen enterprise, dan ada beberapa perkara yang ada sedikit serupa dengan sendirian berhad. Jadi salah satunya adalah syarikat PLT sebenarnya tidak memerlukan lantikan kepada company secretary, tetapi mereka akan melantik seorang compliance officer, iaitu dipanggil sebagai pegawai pematuhan. Jadi ada setengah PLT ini melantik company secretary sebagai compliance officer. Baik, apakah sebenarnya compliance officer? Tuan dan puan, sebenarnya maklumat-maklumat tentang PLT ini tuan dan puan boleh rujuk di website SSM dan download fail yang sudah diletakkan di sana. Mereka sudah letakkan beberapa fail rujukan dari masa ke semasa mereka ada kemas kini. Walau bagaimanapun, sekiranya tuan dan puan berkehendak untuk mendapat maklumat lanjut untuk rujukan dan pengetahuan, tuan dan puan boleh beli terus buku ini buku akta PLT, akta LLP. Walau bagaimanapun, dalam buku ini merupakan dia banyak terma-terma yang berbentuk perundangan dan sukar bagi kita yang tidak ada latar belakang latar belakang guaman untuk memahaminya. Walau bagaimanapun, sekiranya untuk rujukan memadai, sekiranya tuan dan puan merujuk di laman website SSM secara terus. Kepada tuan dan puan yang ada subscribe kepada channel Telegram Nur Aminah Omar, tuan dan puan boleh dapati fail itu ada di sana. Sekiranya tuan dan puan perlukan, nanti boleh tinggalkan komen di ataupun hantar email apabila tuan lihat link video ini, saya boleh kongsikan kepada tuan dan puan. Baik, antaranya compliance officer ini merupakan, kalau dalam sebuah syarikat PLT itu kita ada pemegang saham, tetapi dia disebut sebagai pekongsi, iaitu partners. Dan apabila ada wajib mesti ada 2 orang minimum untuk membuka syarikat PLT. Jadi apabila ada 2 orang, maka salah seorang ataupun kedua-duanya sekali boleh untuk dilantik sebagai pegawai pematuhan. Jadi antara perkara asas tugas pegawai pematuhan ini adalah seperti namanya, untuk memastikan semua keperluan pematuhan dalam pengurusan syarikat ini dibuat. Contohnya mesti menghantar setiap tahun mesti memfailkan laporan kewangan. Tak perlu diaudit, hanya cukup disemak oleh akaunten. Pengesahan maksudnya disemak laporan kewangan kita itu betul, maka dia boleh buat submission. Perlu dibuat submission itu. Dan ada beberapa lagi pematuhan yang lain seperti menyediakan perjanjian. Sekiranya tidak ada perjanjian yang disediakan, maka semua peraturan dalam hal-hal syarikat PLT itu akan tertakluk kepada akta. Jadi dalam akta ini ada peraturan-peraturan. Sekiranya tidak ada perjanjian, maka automatik dia akan mengikut akta sepenuhnya. Dalam perjanjian biasanya ada perincian lain, terutamanya perkara-perkara yang dipersetujui, tata cara ataupun apa-apa yang telah antara partners itu tadi telah dipersetujui secara awal semasa penubuhan syarikat. Itu yang pertama sekali. Jadi ada ciri-ciri tertentu untuk kita melantik compliance officer. Bermakna kita punya partner itu yang berada sebagai pekongsi itu, yang boleh kita lantik sebagai compliance officer, mestilah memenuhi beberapa ciri-ciri tertentu. Ciri-cirinya tidak adalah sukar sangat, biasa. Ia adalah satu ciri-ciri biasa, iaitu yang pertama sekali, dia bukanlah individu yang bankrupt, ataupun kedua, dia ni bukanlah orang-orang yang pernah ditarik lesennya sebagai company secretary ataupun sebagai pengarah di bawah akta syarikat. Simple saja dia punya dia punya rules tu, dan beliau mestilah seorang rakyat Malaysia
yang duduk dekat Malaysia lah. Yang duduk dekat Malaysia. Jadi untuk lantikan compliance officer ini sebenarnya dia hanyalah mencukupi dengan persetujuan di antara partners dan direkodkan dalam dokumentasi syarikat PLT itu tadi. Jadi dengan itulah yang dimaksudkan bahawa kos pengurusannya lebih rendah kerana tidak memerlukan apa-apa bayaran dibuat kepada setiausaha syarikat. Hanya melantik sahaja salah seorang ataupun lebih daripada seorang dalam perkongsian PLT itu tadi untuk menjadi compliance officer. Jadi compliance officer ni salah satu tugas penting tu memastikanlah semua dokumentasi cukup, semua pematuhan-pematuhan apa yang perlu dihantar setiap tahun, apa yang perlu dideclare setiap tahun itu dibuat. Apakah orang kata dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran di sekiranya mendaftar sebagai majikan di KWSP, SOKSO, membuka fail cukai dan seumpamanya, itu adalah sebahagian daripada pematuhan dalam pengurusan syarikat PLT. Maka compliance officer adalah bertanggungjawab untuk memastikan hal-hal ini. Jadi sebagai seorang, katalah apabila kita membuka syarikat PLT dan kita tidak mempunyai maklumat atau pengetahuan tentang ini, tuan dan puan boleh ambil tahu dan dapatkan maklumat-maklumat ini supaya terus boleh dijalankan. Sama ada macam saya sebut tadi, buat bacaan, buat research ataupun terus merujuk kepada setiausaha syarikat yang bersetuju untuk memberi khidmat nasihat kepada tuan dan puan bagaimana menjadi seorang compliance officer, ataupun terus boleh lantik sahajalah setiausaha syarikat untuk jadi compliance officer yang mana dia akan ada kos. Ada kos tambahan, maksudnya ada yuran yang perlu dibayar kepada setiausaha syarikat untuk mengemaskini dan maintain sebagai jawatan seorang compliance officer. Sekiranya dilakukan antara partners, maka ada perbincangan sama ada allowance khusus yang diperuntukkan ataupun sudah termasuk sebagai job scope apabila partners yang menjadi compliance officer itu menjalankan tugas-tugas dan bekerja dalam syarikat. Baik, jadi itu antara perkara yang saya bawakan dalam video kali ini tentang lantikan compliance officer, iaitu pegawai pematuhan untuk sebuah syarikat PLT. Jadi untuk itu tuan dan puan boleh rujuk balik semua senarai-senarai video dan juga playlist yang sudah disusunkan di channel Nur Aminah Omar. Tuan dan puan juga boleh tinggalkan thumbs up dan klik butang subscribe supaya terus boleh dapat konten-konten lanjut yang akan disiarkan dari masa ke semasa di channel YouTube Nur Aminah Omar. Dengan itu tuan dan puan, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.